Hai, saya Helmi. Jom kita subscribe channel ini. Apa lagi yang ditunggu? Like, komen dan kongsikan. Beritahu kawan-kawan. Semoga anda kaya dan berjaya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam kelas online kita. InsyaAllah pada hari ini, cikgu akan membincangkan bab yang seterusnya, iaitu bab 6 mengenai peningkatan tamadun Yunani dan Rom. Dalam bab yang terdahulu, kita telah membincangkan kemunculan dan perkembangan beberapa tamadun awal. Peningkatan pesat telah berlaku dalam pelbagai bidang dalam tamadun Yunani dan tamadun Rom. Kedua-dua tamadun ini mencapai pencapaian yang sangat baik dan cemerlang. Peningkatan ini berlaku dalam aspek pemerintahan dan pentadbiran dalam tamadun Yunani dan peningkatan bidang seni bina dalam tamadun Rom. Dalam bab ini, kita akan mempelajari yang pertama, mengenal lokasi tamadun Yunani dan tamadun Rom yang menunjukkan peningkatan yang tinggi dalam pelbagai bidang. Memahami peningkatan tamadun Yunani dalam aspek pemerintahan dan pentadbiran serta memahami peningkatan tamadun Rom dalam aspek seni bina. Tamadun Yunani. Tamadun Yunani yang berkembang antara tahun 1000 sebelum Masihi sehingga 800 selepas Masihi merupakan pencetus kepada perkembangan tamadun Eropah. Zaman ini dilihat oleh masyarakat Eropah moden sebagai zaman yang memberikan inspirasi dan panduan kepada kehidupan manusia yang lebih baik menerusi pelbagai pencapaian dalam pemerintahan dan bidang pentadbiran melalui pengenalan sistem demokrasi, ekonomi, sains dan teknologi, kesusastraan serta falsafah dan pendidikan. Berikut adalah peta kedudukan negara kota dalam tamadun Yunani. Terdapat Olympia, Sparta, Crete, Corinth, Athens. Lokasi dan perkembangannya. Tamadun Yunani berkembang di semenanjung Greece dan pulau-pulau yang bertaburan di Laut Aegean serta Laut Mediterranean. Cuaca yang sederhana telah membolehkan kegiatan di luar rumah seperti perdebatan dan sukan giat dijalankan di Yunani. Selain itu, kedudukannya yang berhampiran dengan laut menyebabkan orang Yunani dikenali sebagai pelayar yang handal. Tamadun Yunani terkenal dengan negara kota atau polis yang merupakan gabungan 3 komponen iaitu bandar utama, bandar kecil dan kawasan kampung. Polis bukan sahaja menjadi ibu kota tetapi menjadi pusat tumpuan masyarakat. Di tengah-tengah polis terdapat akropolis iaitu pusat komuniti yang dilindungi oleh kubu. Akropolis merupakan lokasi yang paling strategik dari segi keselamatan, pentadbiran dan komunikasi yang dilengkapi dengan rumah ibadat, bangunan kerajaan, istana dan rumah golongan bangsawan. Terdapat juga kawasan lapang yang dikenali sebagai agora yang digunakan sebagai tempat pertemuan dan pasar awam. Ini adalah gambaran Akropolis di Athens yang ada pada masa kini. Keadaan ini menyebabkan penduduk yang tinggal berhampiran dengan Akropolis lebih aktif terlibat dalam urusan negara jika dibandingkan dengan penduduk yang tinggal jauh dari Akropolis. Di luar kawasan, penduduk di kawasan kampung menjalankan aktiviti pertanian dan peternakan. 3 polis yang terkenal dalam tamadun Yunani iaitu Athens, Sparta dan Corinth. Athens merupakan negara kota yang paling ramai penduduk.
dan manakala Sparta merupakan negara kota yang paling luas. Terdapat dua ciri utama polis iaitu jumlah penduduk yang ramai dan keluasan wilayah. Penduduk Athens pada masa tersebut dianggarkan seramai 40,000 orang, manakala Sparta 16,000 orang dan Koris cuma 10,000 orang. Selain itu, terdapat perbezaan keluasan seperti Sparta yang mempunyai keluasan 8,400 km persegi, Athens seluas 2,650 km persegi, manakala Korinth cuma 880 km persegi. Bagi penduduk Yunani, setiap polis merupakan tanah suci kurniaan dewa. Oleh itu, setiap warga negara mempunyai hak dan tanggungjawab untuk menjaga kepentingan. Sikap ini mendorong jalinan hubungan yang sangat rapat dalam kalangan setiap warga negara dalam membangkitkan rasa kekitaan untuk mempertahankan negara kota ini. Ini adalah gambaran sebenar Agora di Korinth. Seterusnya kita akan melihat bab subtopik 6.2, peningkatan pemerintahan dan pentadbiran tamadun Yunani. Dalam tamadun Yunani, aspek pemerintahan dan pentadbiran merupakan sumbangan terpenting dalam perkembangan sejarah dan tamadun manusia. Hal ini demikian kerana aspek ini diwarisi oleh generasi selepas tamadun Yunani dan kekal sehingga kini. Terdapat 5 sistem. Pertama, monarki, oligarki, aristokrasi, tirani dan demokrasi. Setiap sistem mempunyai ciri tertentu dan berbeza antara satu sama lain. Monarki ialah sistem beraja yang berasaskan keturunan. Raja pula dibantu oleh konsul yang terdiri daripada golongan bijak pandai. Seterusnya, oligarki ialah pemerintahan yang dikuasai oleh sebahagian kecil golongan yang berkuasa. Aristokrasi ialah pemerintahan yang dikuasai oleh golongan bangsawan. Tirani ialah pemerintahan yang dikuasai oleh golongan yang zalim dan menindas rakyat. Dan yang terakhir, demokrasi ialah pemerintahan yang dipilih oleh rakyat melalui pengundian. Perkembangan sistem demokrasi di Athens. Bagi masyarakat di Athens, perkembangan sistem pemerintahan dan pentadbiran berlaku melalui perubahan yang dilaksanakan bagi memantapkan aspek tersebut. Tindakan ini telah memperlihatkan kematangan politik penduduk Athens yang kemudiannya memilih sistem demokrasi sebagai sistem pemerintahan dan pentadbirannya. Amalan demokrasi di Athens menjadi ikutan dan diamalkan oleh kebanyakan negara moden hingga kini. Sistem demokrasi di Athens melalui beberapa tahap perkembangan. Sebelum sistem ini diasaskan oleh Solon pada tahun 594 sebelum Masihi, Athens telah melalui sistem pemerintahan bercorak monarki, oligarki, aristokrasi dan tirani. Sistem demokrasi yang diamalkan di Athens merupakan demokrasi langsung. Demokrasi langsung bermaksud setiap warga negara Athens terlibat secara langsung dalam perbincangan dan perdebatan bagi menentukan sesuatu dasar dan peraturan yang berkaitan dengan Athens, termasuklah hal ehwal ekonomi, sosial dan politik. Pada zaman pemerintahan Pericles, menekankan rakyat diberi kuasa bagi memantapkan sistem demokrasi. Walau bagaimanapun, demokrasi menjadi lemah dan terhapus pada zaman Raja Philips yang menguasai Yunani pada tahun 338 sebelum Masihi.
Di Malaysia pula, sistem demokrasi dilaksanakan melalui pilihan raya yang memilih wakil-wakil rakyat. Sistem pilihan raya di Malaysia pula bermula pada tahun 1951 dan diamalkan hingga kini. Ini adalah gambar stolen, manakala ini adalah gambar Pericles. Maaf kalau saya salah sebut. Kita lihat ciri-ciri demokrasi di Athens. Dalam pemerintahan dan pentadbiran di Athens, badan tertinggi ialah Dewan Perhimpunan. Manakala di bawah Dewan Perhimpunan terdapat 3 badan, iaitu yang pertama majlis, magistrat dan juri. Keanggotaan dan fungsi badan pemerintahan dan pentadbiran di Athens. Mari kita lihat. Dewan Perhimpunan yang diwujudkan di Athens merupakan badan pentadbiran yang paling tinggi. Di dalam dewan ini, setiap warga negara boleh mengemukakan sebarang pandangan mereka berkaitan dasar-dasar pentadbiran yang dijalankan oleh pemerintah. Hal ini menimbulkan perasaan kebersamaan dalam kalangan warga negara sehingga sanggup mengorbankan diri. Dewan Perhimpunan mempunyai kuasa kawalan terhadap pentadbiran dan menetapkan dasar-dasar yang akan dilaksanakan. Mereka juga mempunyai kuasa untuk memutus dan mengeluarkan deklarasi peperangan. Tanpa deklarasi ini, Athens tidak akan terlibat dalam mana peperangan. Selain itu, Dewan Perhimpunan berfungsi juga sebagai mahkamah orang awam. Keadaan ini menyebabkan setiap warga negara yang mempunyai masalah boleh membuat aduan kepada Dewan Perhimpunan, terutama kes-kes besar yang tidak dapat diselesaikan oleh badan pentadbiran yang lain. Apakah fungsi Dewan Perhimpunan? Pertama, berperanan melantik ahli majlis sebagai sebahagian sistem pentadbiran yang wujud. Kedua, menggubal undang-undang bagi memastikan keadilan dapat dilaksanakan dengan seadil-adilnya di Athens. Ketiga, membuat deklarasi peperangan bagi mempertahankan kedaulatan Athens. Siapakah keanggotaan dalam Dewan Perhimpunan? Seperti yang tertera, kita teruskan. Yang keempat, perjanjian dengan negara lain bagi melicinkan hubungan antarabangsa kedua-dua belah pihak. Kelima, membincangkan hal kewangan dan percukaian bagi mengukuhkan ekonomi Athens. Keenam, menerima duta dari negara asing bagi mengukuhkan hubungan antara kedua-dua belah pihak. Siapakah yang boleh menganggotai Dewan Perhimpunan? Pertama, anggotanya terdiri daripada semua warga negara lelaki Athens. Setiap warga negara berpeluang memegang jawatan selama 6 bulan hingga setahun. Dewan Perhimpunan bersidang sekurang-kurangnya 3 kali sebulan. Semua warga negara dibenarkan menghadiri perhimpunan. Kita lihat fungsi majlis. Majlis merupakan jawatan kuasa yang mengendalikan urusan dan perbincangan hal-hal penting yang berkaitan pemerintahan dan pentadbiran. Badan ini kadangkala dikenali sebagai Majlis 500. Apakah yang dimaksudkan Majlis 500? Pertama, ahli dilantik oleh Dewan Perhimpunan. Ahli terdiri daripada 500 orang dengan keahlian selama 2 tahun. Ahli sebanyak 500 orang ini kemudiannya dipecahkan kepada 10 jawatan kuasa yang setiap satu dianggotai oleh 50 orang. Manakala pemilihan pengerusi dilakukan pada setiap kali persidangan diadakan. Fungsi majlis yang pertama adalah melaksanakan keputusan Dewan Perhimpunan. Kedua, ahli-ahli majlis bertanggungjawab mengendalikan jabatan-jabatan kerajaan. Ketiga,
kuasa majlis tidak boleh mengatasi kuasa Dewan Pimpinan. Fungsi Magistrat. Magistrat merupakan badan yang melaksanakan segala dasar yang telah ditetapkan. Magistrat sama dengan perkhidmatan awam dalam sistem pentadbiran hari ini. Magistrat dianggotai oleh warga negara Athens, dianggotai seramai 6,000 orang ahli, sebanyak 200 hingga 500 orang merupakan hakim dan sebanyak 10 orang jeneral tentera menganggotai badan ini. Fungsinya adalah yang pertama, merupakan kaki tangan kerajaan. Kedua, melaksanakan dasar-dasar yang telah diputuskan oleh majlis. Yang ketiga, menguruskan hal ehwal pendidikan, percukaian dan sebagainya. Fungsi juri. Juri merupakan badan yang bertanggungjawab dalam hal berkaitan keadilan. Dianggotai oleh 101 hingga 1,001 orang berdasarkan keseriusan kes yang sedang dibicarakan. Perbicaraan diketuai oleh pengerusi. Fungsi juri adalah pertama, menjadi pemutus kepada sesuatu kes. Kedua, pesalah akan merayu terus kepada warga negara. Ketiga, kuasa pengadilan terletak dalam tangan warga negara. Pemerintahan dan pentadbiran Sparta. Di Sparta, sistem pemerintahan dan pentadbiran bersifat monarki terhad. Terdapat 2 orang raja yang memerintah Sparta bersama-sama bagi mengelakkan seorang daripada raja bertindak kejam. Kedua-dua raja ini datang daripada keluarga Rhipontis dan Aegeus. Urusan pentadbiran raja dibantu oleh sebuah Dewan Perhimpunan dan Majlis. Dewan Perhimpunan mempunyai 10,000 orang ahli dan 5 orang pegawai yang dilantik sebagai Air Force yang berfungsi memastikan raja tidak memerintah secara mutlak. Majlis pula mempunyai 28 orang dewasa dan berusia melebihi 60 tahun. Keahlian majlis seumur hidup. Sebagaimana di Athens, kaum wanita di Sparta juga tidak terlibat dalam urusan pentadbiran dan pemerintahan. Kehidupan masyarakat di Sparta berbeza daripada kebanyakan polis di Yunani. Di Sparta, penekanan diberikan kepada disiplin ketenteraan. Kanak-kanak seawal usia 7 tahun dan kaum wanita turut dilatih menjadi anggota tentera. Kaum wanita turut menjalani latihan fizikal dan diajar berlari, bertinju, menari dan menyanyi di hadapan halayak ramai. Malahan kaum wanita di Sparta tidak terkecuali daripada tugas mempertahankan negara. Dalam hal ini, Sparta boleh dikategorikan sebagai kerajaan ketenteraan. Penekanan terhadap aspek disiplin dan taat setia kepada negara kota menjadi asas perkembangan Sparta. Malahan aspek ini tertanam kukuh dalam kalangan warga negara Sparta. Mereka sanggup berkorban demi mempertahankan kedaulatannya. Hal ini dapat dibuktikan melalui siri peperangan antara Sparta dan Persia antara tahun 490 sebelum Masihi sehingga 449 sebelum Masihi. Pada tahun 480 sebelum Masihi, Sparta berjaya mengalahkan Persia dalam pertempuran di Salamis. Penekanan kepada disiplin dan taat setia seperti ini boleh menjadi contoh kepada pembinaan negara Malaysia yang lebih cemerlang. Sesungguhnya sumbangan tamadun Yunani, terutamanya dalam sistem demokrasi, akan terus kekal dalam sejarah dan tamadun manusia. Sebagai pengasas demokrasi, kehidupan di Athens menekankan aspek kebebasan, hak warga negara dan pemikiran terbuka. Selain itu, negara kota Sparta turut memberi penekanan kepada disiplin ketenteraan dan semangat kedaulatan, semangat patriotik setiap warga negara, sama ada lelaki atau wanita, dalam mempertahankan kedaulatan
insyaAllah kita akan berjumpa lagi bagi topik yang seterusnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.